Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semuanya? Salam Ramadan, salam hari Jumaat. Okey, hari Jumaat yang penuh barakah. So guys, hari ini saya akan buat live lagi untuk hari yang kedua. Okey, sebab saya nak buat challenge. Okey, satu hari satu nota. InsyaAllah kita akan buat sepanjang bulan Ramadan. Jadi, hari ini tajuk live saya adalah berkenaan tentang business Lone Ranger. Okay, business Lone Ranger. Siapa pernah dengar tentang business Lone Ranger? Okay, so saya buat live ni. Okay, saya buat live ni adalah bertujuan untuk membantu khususnya kepada usahawan-usahawan yang baru saja berjinak-jinak ataupun baru saja terjebak dalam dunia perniagaan, okey, yang mungkin belum lagi melalui banyak fasa, okey, banyak fasa ujian di dalam perniagaan. Okey, so seperti yang tahu ataupun jikalau anda seorang yang telah pun berniaga mungkin lebih 5 tahun ke atas, okey, lebih 5 tahun dan ke atas, anda mungkin akan lebih faham yang yang dalam perniagaan sendiri punya banyak fasa. Dalam perniagaan sendiri punya banyak fasa yang kita kena hadap satu persatu. Malah saya sebenarnya alhamdulillah bila saya bersama dengan circle yang berbisnes juga, so saya dapati kita punya pattern ni sama, kita punya cerita ni sama. So apa masalah dia adalah masalah saya juga. Apa masalah saya adalah masalah yang dia pernah lalui juga. So itu untuk orang yang berada di level yang sama. Maksudnya dah hadap ujian yang sama. So biasanya ujian yang sama akan dapat sales ataupun jumlah jualan yang lebih kurang sama. Orang yang berada di stage yang boleh buat satu amount, yang sama, biasanya ujiannya juga adalah ujian yang sama. So ujian itu mungkin boleh jadi pada masalah diri sendiri, ataupun pada masalah pembekal, ataupun pada masalah stok, masalah produk, ataupun masalah staff. So dia ada banyak fasa. Dan fasa itu adalah fasa yang anda akan hadap lah. Anda akan hadap sekiranya anda terjebak dalam dunia perniagaan. Sebab itu saya nak bagi tahu, dan mungkin anda juga tahu, yang buat bisnes sebenarnya tak senang. Terutamanya lah untuk orang yang baru buat bisnes, and then dalam 2-3 bulan tu kita dah tahu dah yang buat bisnes sebenarnya tak senang. Siapa rasa macam tu? Siapa rasa setuju macam tu? Terutamanya orang yang baru macam tengok macam best kan, tengok orang buat bisnes macam wah best kan. Tapi selepas kita sendiri yang buat, baru kita tahu wah dia punya struggle dia pun bukan senang. Dia bukan senang. So first, sebelum saya cerita lebih banyak tentang bisnes Lone Ranger ni, saya nak check sound saya dulu. Adakah sound saya dapat dengar dengan jelas? Adakah boleh dengar suara saya dengan jelas? Jika boleh, bantu saya bagi love dulu. Bantu saya bagi love ataupun komen jelas lah. Adakah suara saya boleh didengari? Didengari dengan jelas. So bisnes Lone Ranger lah yang saya nak cerita ni. Sebab dia begini. Mudah-mudahan saya share ni pun bukan sebab saya pandai, tapi itu adalah orang kata pengalaman. Pengalaman tu mengajar melalui banyak fasa yang saya dah lalu, and then pengalaman tu mengajar lah. So saya nampak Bila boleh dengar suara jelas Bila? Boleh? Kalau boleh, belanja love dan komen sekejap. So saya bercerita tentang bisnes Lone Ranger. Bisnes Lone Ranger. Thank you bagi love. So berarti boleh dengar dengan jelas lah. Bagus. So guys, mudah-mudahan apa yang saya share ni membantu usahawan. Tapi sebelum tu saya kenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Faizal bin Irman. Saya merupakan founder dan CEO kepada Tremendous Global Sdn Bhd. Yang mana kita ada 2 cawangan di Limbang dan di Miri, Sarawak. Boleh dengar dengan jelas, kata Nabila. Thank you Nabila. So
Kepakaran kami lah membantu ramai peminat cendol untuk dapatkan cendol yang sangat sedap lagi mengiurkan. InsyaAllah buat anda rasa bahagia dan terlupa segala masalah pada hirupan cendol yang pertama. Okay? Tapi yang saya nak cerita bukan tentang cendol lah. Saya nak cuba share khususnya kepada rakan usahawan yang baru nak berada dalam bidang perniagaan, supaya anda lebih ready. Okay? Yang baru, yang lama saya tak ni yang lama saya tabik lah. Okay? Okay, yang baru saya tahu anda akan jumpa masalah-masalah yang saya akan ceritakan ni. Okay? Iaitu yang pertama, okay, anda akan lalu fasa jadi Lone Ranger ataupun jadi Power Rangers. Ataupun jadi Superman. Jadi Superman lah, senang. Jadi Superman. Anda akan jadi Superman di fasa awal anda sebagai seorang usahawan. Kenapa begitu? Sebab betapa Superman-nya anda, okey, betapa super tak super, kan? Sebab anda lah yang akan menguruskan semua hal perniagaan, okey? Pendek kata, dari A to Z, anda lah yang orang yang paling penting. Pendek kata, kalau anda tak ada, kalau anda demam ataupun ada urusan lain, perniagaan anda tak boleh dibuat. Perniagaan tu tak boleh dijalankan. Betapa pentingnya tubuh anda tu as a person dalam business tu. Faham ke faham? Tu yang fasa awal. Okay, fasa awal orang akan jadi Superman lah. Okay, orang akan jadi Superman. So itu adalah fasa yang dilalui oleh ramai orang. Okay, ramai orang termasuklah saya. Okay. Termasuklah saya. So saya juga bermula seperti itu sebelum kita ada Nabila, kan. Sebelum kita ada ramai lagi tim di Limbang dan di Miri sekarang. Asalnya saya lah dan isteri. Okey, saya dan isteri lah yang buat bisnes ni. So saya percaya anda juga seperti itu. So adakah salah? Soalannya. Adakah salah buat bisnes as a Lone Ranger ni? Okey, as a jadi Superman ni, adakah salah? Adakah salah kita yang buat bisnes ni seorang diri? Persoalannya, okey. Jawapannya adalah tak salah. Okey, tak salah. Itu memang dia bukan sekadar tak salah, malah itulah fasa yang memang orang akan lalu. Okey, hampir semua orang akan lalu benda itu. Orang akan lalu jadi bila kita fikir, kan, aku nak jadi apa? Aku nak jadi businessman, contohnya, kan. Fikiran pertama kita mesti akan apa benda aku nak jual. Okey, lepas tu macam mana aku nak jual, di mana aku nak jual. Okay. Kan itu soalan yang biasa akan bermain di fikiran seorang yang nak jadi usahawan. And then bila dia ada produk ataupun servis yang dia nak tawarkan, okay, so dia pun akan jadi usahawan dengan dirinya sendiri, badannya sendiri yang akan jual apa yang dia nak jual lah. Okay, so dengan cara itu, cara dia dapatkan duit. So itu tak salah, malah itu permulaan yang bagus. Okay, so sebenarnya kita boleh saja buat bisnes apa pun, okay, secara kecil-kecilan. Itu okey. Itu okey. Sebenarnya kita bermula daripada kecil tu okey. Okey. Maksudnya kita bermula dengan kita sendiri yang buat semua benda dalam perniagaan itu okey. Okey pada fasa yang awal. So ini kena anda kena faham. Pada fasa yang awal, okey, kalau anda berniat untuk buat bisnes dan anda yang memerlukan semuanya. Okey, contohnya anda pandai buat kek. So andalah yang tukang buat kek itu. Okey, dan andalah yang pergi jual kek itu. Andalah yang packing kek itu. Andalah yang tukang buat delivery kek itu. So no problem. It's okay. Itu permulaan yang bagus. Okey. Malah anda akan dapat pengalaman daripada apa yang anda buat. Okey, kita dapat pengalaman lah. So pendek kata, kita dah tahulah, orang kata, macam mana sukatan nak buat kek, macam mana nak buat bentuk dia. Kita jadi pakar. Contohnya kita pandai buat mi goreng. Kita dah tahu dah warna dia hitam macam mana, mi goreng tu akan jadi sedap, cun, tak masin sangat, dia jadi ngam. Okey, kita dah tahu sebab kita dah kitalah yang menguruskan bisnes itu tadi, kan. Tapi dia tak salah lah. Pendek kata, tak salah untuk kita jadi business Lone Ranger pada asalnya, jadi Power Rangers, jadi Superman pada awalnya. Tak salah, okey. Tapi
something wrong kalau kalau kita dah berniaga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun tapi kita still lagi kena berada di dalam kena seorang diri menguruskan perniagaan itu. Ataupun kalau tak seorang pun kita juga still orang yang paling diperlukan. Maksudnya kalau badan kita tak ada di tempat kerja, maka kedai kita tak adalah tak beroperasi, beroperasi lah pada hari itu. Terpaksa tutup hari itu kalau kita tak ada di situ. Kan? Sebab itu bisnes ni adalah tentang membina pasukan. Bisnes adalah tentang membina pasukan. Sebab sehebat mana pun kita, se-Power Rangers, se-Superman mana pun kita, last kita takkan mampu buat seorang. Kita takkan mampu buat seorang diri. Kita sampai masa kita akan ada fasa lemah, fasa letih, fasa kita takkan mampu, pendek kata tak akan mampu buat seorang. Ada masa otak kita pun pandai jam. Kan? Sebab itu bila kita nak melibatkan diri dalam bisnes, kena ada planning untuk exit plan lah. Kena ada planning untuk keluar daripada perniagaan itu. Pendek kata, kita buat bisnes adalah untuk kita tinggalkan bisnes itu. So macam mana kita nak tinggalkan? Kenapa, apa keperluan kita tinggalkan? Kita tinggalkan bukan bererti kita tidak bertanggungjawab atas bisnes kita, tapi kita tinggalkan sebab kita nak pastikan bisnes yang kita telah wujudkan itu dapat terus run walaupun kita tak ada. So berarti bila dia boleh run walaupun kita tak ada orang still boleh dapat cari makan di dalam perniagaan itu walaupun kita tidak ada. Contohnya kita pergi ke tempat lain, kita ada urusan lain, dan lain-lain lah, dan lain-lain hal. So orang still boleh cari makan, orang still boleh gunakan perniagaan kita sebagai alat untuk menjana pendapatan. Sebab itu penting untuk kita bina pasukan. So kalau dah semua kita suruh orang lain, contohnya ada orang yang handle operasi, ada yang orang handle marketing, orang yang handle sales contohnya kan. So kita as a owner ni buat apalah? Function sebenar seorang owner adalah tadi membina pasukan kan. Pada asalnya kita seorang, and then kita faham bisnes ni perlu grow. Dia takkan boleh grow, takkan boleh pergi jauh kalau kita buat seorang-seorang. So kita bina pasukan, kita wujudkan pasukan. So bila pasukan dah terwujud, function sebagai owner adalah untuk membangunkan pasukan kita. Untuk membangunkan pasukan kita. So sebab itulah as a founder kah ataupun ni kena belajar, kena upgrade ilmu, kena jadi pandai. Walaupun kita asal tak pandai, sekolah tak pandai, contohnya macam saya kan, tapi kita kena jadi pandai. Kita tak ada pilihan. Kita kena belajar upgrade ilmu dengan orang yang betul, dengan mentor yang betul, supaya bila kita ada ilmu, so kita boleh guide kita punya team supaya mereka juga jadi pandai. Dia tak boleh kita pandai seorang-seorang. Kita kena wujudkan, kita kena lahirkan orang-orang yang pandai supaya mereka boleh run bisnes yang kita wujudkan. Malah diorang boleh berfikir jadi lebih baik lagi. So itu adalah nota saya hari ini, yang saya cakap secara spontan, berdasarkan pengalaman saya lah. Sebab saya pernah buat bisnes dulunya pada tahun 2014. Saya lah seorang dan isteri saya lah yang buat bisnes. So letihnya memang saya tahulah. Kalau anda berkata anda letih buat bisnes, saya tahu. Sebab itulah permulaan saya dan ramai orang juga. Tapi kita tak boleh static di situ. Kita kena plan untuk delegate supaya orang lain boleh sama-sama cari rezeki dalam apa yang kita dah bina. So guys, itu nota saya pada hari ini. InsyaAllah
besok saya akan buat live lagi untuk hari yang ketiga. Okay, so kalau anda nak tengok video saya semalam, anda boleh just scroll Facebook ni dan tengok video saya yang semalam. Okay, so saya buat hashtag hashtag satu hari satu nota. Satu hari satu nota. So semalam untuk first Ramadan, so hari ini adalah untuk Ramadan yang kedua. So selamat berpuasa kepada semuanya. Okay, salam Jumaat. Saya doakan anda kaya dan berjaya, dimudahkan segala urusan, dicapaikan segala hajat dan impian insya-Allah. Mana yang sedih hatinya digembirakan, mana yang sempit rezekinya dilapang dan diluaskan insya-Allah. Okay, jaga diri selalu. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you admin, thank you Bila. Thank you semua. Assalamualaikum.